lulus SPM kena lulus bahasa Melayu. Tapi baru-baru ini kerajaan telah mencadangkan kena lulus bahasa Inggeris dulu baru boleh lulus SPM. Cadangan ini telah mendapat berbagai-bagai reaksi daripada masyarakat, khususnya ibu bapa dan juga para pelajar. Ada yang setuju, ada yang tak setuju dan tak kurang juga yang mengambil jalan tengah. Jadi, mari kita dengarkan pendapat mereka. Saya rasa perlu lulus Inggeris untuk PAS SPM kerana kalau kita tak ambil langkah ini, pelajar-pelajar dia tidak akan ambil berat tentang masalah ni. Dia akan tak payah buat Inggeris lah. Kalau kerajaan ambil langkah tu, so pelajar akan ambil serius. They have to pick up. We cannot every time have tolerance for them because they also have to come up from there. If we just protect them, they cannot go out and see the world. Because I believe on this principle: speak English and go global. Saya tak bersetuju lah. Kan semua pelajar Melayu boleh skor BI. Kita kat Malaysia kan jarang cakap bahasa Inggeris. Mungkin ramai yang tak boleh skor. Saya sendiri pun kurang mahir dalam BI. Tapi kalau kata SPM kena lulus BI tu saya tak setuju lah. Sebab mungkin BM lagi penting. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam You Are Tahu bersama saya Nazri Kaham. Malam ini kita nak cerita SPM wajib lulus BI. Itu antara pengenalan yang kita siarkan tadi. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Tapi yang menariknya, kedua-dua pandangan tersebut diutarakan, dilontarkan oleh adik-adik kita di peringkat sekolah lagi. Jadi itu dinamiknya hari ini, mana mereka yang terdedah dengan pendedahan bahasa Inggeris sejak awal persekolahan ini, mungkin di peringkat prasekolah, mungkin mereka tidak ada masalah, tidak ada keberatan untuk menjadikan bahasa Inggeris sebagai satu subjek wajib apabila diwajibkan, jika diwajibkan nanti. Bagi mereka yang tidak didedahkan dan mungkin mereka yang kurang kemampuan dan ibu bapa tidak mengambil berat tentang pendidikan bahasa Inggeris, mungkin ada masalah di situ. Tetapi itu bukan maksud yang kita akan bincangkan pada malam ini. Apakah relevannya, bagaimana kita dapat pelbagai pandangan ini, kerana itu yang ingin dilihat, ingin didengar oleh pihak kerajaan apabila dilontarkan idea bagaimana untuk mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan anak-anak pelajar kita di sekolah, dan juga bagaimana memantapkan mereka untuk berhadapan dengan dunia global yang semakin mencabar pada masa akan datang. Itu bersama saya pada malam ini, Saudari Sabrina Mahili, penyunting ataupun editor bahagian perhubungan korporat daripada Universiti Putra Malaysia. Selamat datang Sabrina, apa khabar? Orang bahasa Inggeris ni hebat. Okey. Pengalaman Sabrina lah, pernah dengar ceritanya, pernah berurusan, pernah mengajar, kita punya expatriate ataupun orang-orang yang luar datang ke Malaysia untuk bekerja, untuk belajar dan sebagainya, seperti daripada Middle East, daripada Korea, Jepun dan sebagainya. Jadi bagaimana pandangan mereka terhadap penguasaan bahasa Inggeris, terutamanya lah apabila kita bercerita pada malam ini terhadap penguasaan di kalangan orang Malaysia? Jadi macam ni ya, based on my experience kan, pelajar-pelajar expat ni, di kalangan expat ni dari Middle East, dari Korea, even dari Mexico pun ada kan, they are aware of the importance of English tau. Dia alert, dia bagi, maksudnya dia datang semata-mata all the way tu, ada yang semata-mata datang tu macamnya contohnya dari China, dari Mongolia untuk sambung sebab belajar. Dia alert, dia alert dan dia aware yang English tu important. Maknanya kalau dia tak menguasai bahasa tu, taklah menguasai, tapi maknanya dia ambil tahu tentang bahasa tu, dia akan lost. Maknanya dia tak boleh nak apply for kerja, communication barrier tu ada, dia tak boleh nak berkomunikasi. Jadi dia ada kesedaran. Kesedaran itulah yang saya rasa dalam pelajar-pelajar foreign ni lah. Itu yang datang tu dah besar-besar, bukan daripada peringkat prasekolah. Ada yang housewife, even grandmothers pun ada juga. Nenek pun ada. Jadi kalau pendedahan tu kalau diberi lebih awal, misalnya kalau yang pengalaman Sabrina tu mengajar mereka yang telah bekerja, mereka sudah mempunyai kerjaya, sudah mempunyai latar pendidikan yang tinggi, tetapi masih tidak menguasai bahasa Inggeris, masih berminat untuk menguasai bahasa Inggeris. Tetapi jika kita sekarang ni dah ada pendedahan lagi awal kan, di peringkat prasekolah, peringkat sekolah berendah, adakah itu satu yang mustahil untuk kita menjadikan anak-anak kita pandai bahasa Inggeris menjelang SPM, for sure dia boleh lulus? Sebenarnya tak mustahil, tapi it takes time lah. Kerana saya rasa bahasa Inggeris ni, untuk menguasai bahasa Inggeris kita perlu berada di environment yang sesuai. Lagi satu, kalau dah ada environment yang sesuai, kita kena ada macam pendesak tau. Maknanya kalau kita dalam kelas bahasa Inggeris, pendesak dia
guru-guru. Kalau kita di universiti, katakanlah mungkin certain subjek tu medium dia dalam bahasa Inggeris. Yang maknanya environment tu dan keadaan yang ada keperluan. Bukan mudah, bukan senang-senang je kan. Mesti ada memberi motivasi. Yes. Macam itulah. Tak mustahil sebenarnya. Sebab our teachers ni sebenarnya kalau diikutkan dia are properly trained, and our syllabus pun sebenarnya di outline carefully lah, taking into consideration semua apa yang perlu untuk menguasai bahasa Inggeris lah. Cuma ambil masa. Okey, itu pandangan pertama Sabrina. Kita banyak lagi nak tanya pengalaman Sabrina, tetapi kenyataan daripada Menteri Pelajaran iaitu Timbalan Perdana Menteri mengatakan tahap penguasaan bahasa Inggeris ini semakin lemah kerana kita tidak memberi penekanan terhadap tata bahasa atau grammar. Kita hanya memberi penekanan kepada komunikasi bahasa itu sendiri. Adakah komunikasi itu tak penting ataupun grammar itu penting juga, dan bagaimana kita nak mengimbangkan penguasaan dua-dua bahagian ini, grammar dan juga komunikasi. Kita perlu rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Subjek bahasa Inggeris perlu diubah sukatannya terlebih dahulu agar nampak lebih menarik. Para guru perlu diberi penekanan dan latihan intensif untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris ini mengikut modul-modul pengajaran yang lebih terkini dan efektif. Ibu bapa tidak seharusnya mengambil ringan akan bahasa Inggeris kerana bahasa ini amat penting bagi anak-anak kita dalam menuju wawasan 2020. Pada pendapat saya, kerajaan mungkin ada agendanya tersendiri dalam menentukan sesuatu, dan yang pasti faedahnya akan membuat anak-anak kita berfikir betapa pentingnya bahasa Inggeris, justru akan berusaha untuk menguasainya.